Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih lagi berada di dalam bab 7, bab graf gerakan, dan masih lagi berada di dalam standard kandungan 7.2, graf laju masa. Okay, hari ini kita akan beralih kepada standard yang baru, standard pembelajaran yang baru, iaitu standard pembelajaran 7.2.3, iaitu mentafsir graf laju masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Jadi ada dua benda lah yang akan kamu tengok di dalam video ini hari ini, iaitu yang pertama awak akan belajar untuk tafsir graf laju masa, dan satu lagi awak akan belajar untuk hurai gerakan zarah. Bila awak tengok graf tu, awak huraikan pergerakan dia, sama ada dia semakin laju, semakin perlahan ataupun menggunakan laju yang seragam. Okey, jadi cikgu minta anak-anak semua buka buku teks muka surat 200. Okey, buku teks muka surat 200. Okey, jadi ini adalah graf laju masa. Okey, graf laju masa. Okey, jadi di dalam graf laju masa ni, kalau kamu tengok dekat sini, dia ada 3 jenis garisan. Okey, iaitu kita tengok garisan yang pertama ni. Okey, garisan yang pertama ni dia naik ke atas. Okey, dia menghala ke atas. Okey, garisan yang kedua, okey, ni yang pertama nah. Okey, sekejap. Okey, ini garisan yang pertama. Okey, dia menghala ke atas. Okey, garisan yang kedua, dia mendatar. Okey, ni mendatar. Kemudian garisan ketiga, dia menuju ke bawah. Okey, dia menuju ke bawah. Okey, setiap garisan ini membawa maksud gerakan yang berbeza. Okey, kita tengok garisan yang pertama. Okey, garisan yang pertama, dia bermula pada titik P dan pergerakan dia berakhir pada titik Q. Untuk graf laju masa, apabila graf ini menghala ke atas, okey, ia menunjukkan kecerunan graf yang positif. Okey, naik ke atas ni kecerunan dia positif. Okey, apa yang ditunjukkan oleh graf yang berkecerunan positif? Okey, bila kita tengok dia naik ke atas, kecerunan dia positif, nanti bila awak kira dia punya kadar perubahan laju, awak akan dapat nilai kadar perubahan laju dia juga adalah positif. Okey, kadar perubahan laju dia juga adalah positif. Okey, yang kedua, okey, untuk graf yang naik ke atas, okey, apabila dia naik ke atas, kenderaan ataupun zarah itu sedang melakukan pecutan. Okey, kenapa kita kata dia pecutan? Okey, dia menunjukkan laju yang semakin bertambah. Okey, cikgu bagi contoh kat sini nak. Okey, pada masa kosong, okey, katakanlah di sini, di U ni, laju dia 10 km sejam. Okey, bila dia menghala ke sini, okey, masa dia bertambah, okey, laju dia bertambah jadi 20. Bila sampai kat Q, laju dia bertambah jadi 30. Jadi, apabila graf tu naik ke atas, dia menunjukkan laju dia yang semakin bertambah. Okey, daripada 10 tambah 20 tambah 30. Jadi, bila kita tambah kelajuan, kita sebut sebagai pecutan. Okey, dia sedang menambah kelajuan. Okey, boleh ah? Okey, jadi kita apabila dia naik ke atas, dia sedang menambah kelajuan. Okey, so kalaulah nanti kita nak belajar huraikan, okey, jadi bila kita nak belajarkan huraikan, nanti ada 3 benda yang akan kita terangkan. Okey, di mana kalau kita nak terangkan daripada titik P sampai Q, okey, yang pertama kita akan terangkan sama ada dia sedang melakukan pecutan, laju seragam ataupun pecutan. Okey, jadi di sini kita tengok dia sedang melakukan pecutan. Okey, so yang pertama kita kena terangkan yang tu.
Okey, yang kedua kita kena terangkan pecutan dia. Okey, pecutan dia dalam tempoh berapa lama. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini pecutan dia adalah daripada 0 sampai T1. Okey, 0 sampai T1. Okey. Kena bagi tahu dia punya tempoh. Okay, yang ketiga kita kena terangkan dia punya kadar perubahan laju ataupun dia punya pecutan. Okay, jadi pecutan ni kita boleh dapatkan dengan formula apa? Okay, formula dia ada di dalam buku teks kamu. Kita boleh kira. Okay. Kita boleh kira dengan mengambil perubahan laju bahagi perubahan masa. Okey, jadi cikgu ulang kalau kita ada graf yang naik ke atas menunjukkan zarah itu sedang melakukan pecutan. Okey, naik ke atas dia sedang melakukan pecutan sebab dia punya laju tu sentiasa bertambah. Apa yang kita nak huraikan? Yang pertama kita habaq dia sedang melakukan pecutan. Tempoh pecutan tersebut dan kita kena kira dia punya pecutan ataupun kadar perubahan laju. Okey, jadi kadar perubahan laju kita akan dapat dengan menggunakan formula perubahan laju bahagi perubahan masa. Okey, kita pergi kepada garisan yang kedua. Okey. Okey, garisan yang kedua cikgu sebutkan tadi adalah garisan mendatar. Apabila kita dapat graf yang mendatar, ia menunjukkan kenderaan tersebut sedang membawa ataupun sedang bergerak dalam laju yang seragam. Contohnya cikgu bagi tadi, V ni adalah 30. Oh, sorry tadi kilometer. Meter sesaat. Katakanlah. Okey, jadi daripada masa T1, laju dia 30. Okey, sampai ke tengah ni laju dia masih 30. Dia bawa 30 je. Sampai ke T2 pun masih 30. Maksud dia tidak menambahkan kelajuan dia. Tapi dia sedang bergerak. Okey, dia masih bergerak. Cuma dia menggunakan laju yang sama. Jadi kita sebut di sini dia sedang menggunakan laju yang seragam. Jadi di sini tidak ada perubahan laju. Okey, laju yang sama. Okey, jadi kalau graf yang mendatar ni apa yang akan kita terang? Kita terang 3 juga. Okey, yang pertama kita terangkan dia sedang membawa dengan laju seragam. Yang kedua, kita nyatakan berapa laju seragam tu. So, kalau kita tengok kat sini, laju dia yang seragam itu ialah 30 meter sesaat. Yang ketiga, kita nyatakan tempoh. Okey, di mana tempoh dia adalah daripada T1 sehingga T2. Okey, cikgu ulang. Okey, untuk graf yang mendatar, kita sebut sebagai laju seragam. Okey, kenapa laju seragam? Sebab dia menggunakan laju yang sama. Okey, daripada Q sampai R dia mengekalkan laju iaitu 30 meter sesaat. Okey, jadi yang kita terangkan ada 3. Yang pertama kita terangkan laju seragam. Yang kedua kita terangkan dia punya nilai laju. Yang ketiga kita terangkan tempoh kenderaan ataupun zarah tersebut menggunakan laju yang seragam. Okey, boleh? Okey, kita bergerak kepada garisan yang ketiga. Okey, garisan yang ketiga menunjukkan graf yang sedang mencerun ke bawah. Okey, graf mencerun ke bawah kita panggil sebagainya pecutan. Maksud dia semakin perlahan. Kalau yang pertama tadi ni dia semakin laju. Okey, kat sini dia sama aja. Yang turun ke bawah dia semakin perlahan. Contoh kalau kat sini 30 km sejam, dia turun sampai 20 sampai 10 dan akhirnya di sini 0 km sejam. Sorry, meter sesaat. Okey, jadi dia terangkan 3 juga. Okey, yang pertama dia terangkan yang dia sedang menggunakannya pecutan, iaitu dia sedang mengurangkan kelajuan. Okay, yang kedua, kita kena kira dia punya nyah pecutan. Okey, nyah pecutan kita akan gunakan formula yang sama dengan pecutan. Okey, which is kita akan gunakan formula. Okey, perubahan, cikgu buat segitiga ni perubahan Perubahan laju bahagi perubahan masa.
Okey, formula dia sama dengan pecutan. Dan yang ketiga, kita terangkan tempoh masa yang pecutan iaitu daripada T2 sehingga T3. Okey, cikgu ulang. Okey, graf yang mencerang ke bawah kita sebut sebagai nyah pecutan. Okey, jadi untuk nyah pecutan ni dia menunjukkan zarah tersebut sedang mengurangkan laju. Okey, dan kita akan terangkan 3 benda. Yang pertama kita terangkan pergerakan dia iaitu nyah pecutan, iaitu dia mengurangkan kelajuan. Yang kedua, kita kira nilai nyah pecutan tersebut. Dan yang ketiga, kita nyatakan tempoh nyah pecutan. Okey, so kita beralih kepada muka surat yang seterusnya. Okey. Okey, jadi sebelum kita mula, cikgu nak refresh balik pengetahuan kamu yang lalu tentang formula yang berkaitan. Okey, yang pertama cikgu nak awak refresh formula untuk laju. Okey, formula laju adalah jarak bahagi masa. Okey, formula pecutan pula. Okey, formula pecutan adalah laju bahagi masa. Okey, laju bahagi masa. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh 14. Okey, minta kamu untuk buka muka surat yang seterusnya di dalam buku teks masing-masing. Okey, so ini adalah graf laju masa dan dia menunjukkan pergerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Okey, jadi ni gerakan kereta Puan Salina. Okey. Soalan A. Hitung kadar perubahan laju dalam meter saat -2 bagi 5 saat yang pertama. Okey, 5 saat pertama. So daripada sini kosong ni sampailah 5 saat. Jadi dia minta kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju ni samalah maksud dengan pecutan. Okey, pecutan. Okey. Jadi bila dia minta tu kita tulis formula dululah. Okey, kadar perubahan laju sama dengan, sorry cikgu tak boleh move on, nampak kadar perubahan jarak. Yang ni graf jarak kan. Okey, sekejap ya, cikgu ada. Kadar perubahan laju sama dengan laju bahagi masa. Okey. So kita tengok perubahan laju. Okey, daripada 0 sampai 5. Okey, macam biasalah kita letakkan huruf. Okey, jadi daripada A sampai B nah kita nak tahu. Okey, pada permulaan laju pada masa kosong ialah 20. Okey, bila sampai ke 5 saat pertama, okey, sampai di titik B, laju dia adalah 40. Okey, cikgu ulang nah. Okey. Kita nak kira pecutan daripada masa kosong sampai masa ke 5. Okey, iaitu daripada titik A sampai titik B. Okey, pada titik A, laju Puan Salina adalah sebanyak 20. Bila dia sampai titik B, laju, kita tengok paksi laju Puan Salina adalah 40. Okey, mula 20 sampai 40. Jadi beza dia adalah 20. Okey, perubahan laju adalah 20. Okey, perubahan masa pula. Pada titik A, masa yang diambil Puan Lina adalah 0. Dan pada titik B, masa yang diambil oleh Puan Salina adalah 5. Jadi, perubahan ataupun perbezaan masa yang diambil adalah 5 saat. Okey, jadi kita cek dulu lah. Laju dia minta dalam meter saat kuasa 2. Jadi, betulkah laju kita ni dalam meter sesaat? Betul. Dan masa kita di sini adalah saat. Okey, betul. Sebelum tu cikgu lupa nak cakap pastikan di belakang ni dengan di sini sama. Macam sebelum ni kan bagi sama. Okey, kalau tak sama kena ubah.
Okey, so kita bahagi 20 bahagi 5. So kita akan dapat 4 meter. Okey. Okey. Okey, soalan B. Huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. Okey, ini 5 saat pertama. Okey, yang ni 5 saat pertama. A sampai B. Okey, kemudian 5. Kemudian 5 saat kedua daripada saat ke-5 sampai saat ke-10. Jadi dia minta kamu huraikan pergerakan daripada titik B sampai titik C. So kalau kita tengok kat sini, dia punya graf dia adalah mendatar. Jadi ada 3 benda kita kena terangkan. Okey, iaitu yang pertama kita kena terangkan pergerakan dia. Kereta bergerak bila mendatar dengan laju seragam. Itu yang pertama kan. Okay, yang kedua kita kena terangkan dia menggunakan had laju yang pada nilai berapa. Jadi kita tengok laju, tengok paksi laju. Oh, dia menggunakan laju 40 meter sesaat dan tempoh yang diambil dia adalah, okay, kita tengok di bahagian masa. Pada titik B masa saat ke-5, pada titik C saat ke-10. Jadi dia ambil masa selama 5 saat. Okey. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan ke C. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C dia minta hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Okey, jadi dalam tempoh 15 saat ni dia minta cari jarak. Okey, so jarak ni mudah sajalah kan. Kita kalau dapat soalan laju masa, apa yang kita akan buat untuk cari jarak? Kita akan cari luas di bawah graf. Okey, jadi yang ni cikgu takkan tunjuk sebab kita dah belajar. Okey. Kita pergi kepada contoh ke-15. Okey. So ini adalah graf bagi pergerakan Encik Daniel Wong. Okey, Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai serbaneka untuk membeli surat khabar. Okey, so ni pergerakan dia lah. Kalau kita tengok kat sini, mula-mula dia memecut, kemudian dia menggunakan laju seragam dan akhirnya dia semakin perlahan. Okey, jadi graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan Cik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai di kedai serbaneka tersebut. Okey, sebelum kita mula, kita cek dulu dia punya unit belakang ni. Okey, saat dan juga saat. Okey, tak ada masalah, tak perlu ubah. Okey, so soalan A, dia minta kamu huraikan gerakan kereta Encik Daniel untuk tempoh 10 saat yang pertama. Okey, jadi tempoh 10 saat yang pertama adalah daripada 0 sampai 10. Okey, jadi daripada 0 sampai 10. Okey, cikgu letak A dan 10 ni cikgu letak B. Di sini C, sini D. Okey, mari kita huraikan. Apa yang boleh kita huraikan di sini adalah kita huraikan ada 3 benda kan. Okey, bila kita tengok naik ke atas ni kita tahu dia pecutan. Okey, so kita yang pertama kita terangkan berkenaan dengan nama pergerakan dia, iaitu dia sedang melakukan pecutan. Okay, yang kedua kita kena terangkan dia punya nilai pecutan. So kita kena kira lagi nilai pecutan. Dan yang ketiga kita kena bagi tempoh masa. Okey, so kita akan mulakan dahulu dengan tulis. Okey, so kita tulis ayat penuh lah nah. Okey. Okey. Jadi kita kira siap-siap pecutan, tak payah kira, tulis saja lagi. Okey, nilai pecutan kita perlu kira. So mari kita kira dulu pecutan. Okey, pecutan. Okey, iaitu perubahan laju bahagi perubahan masa. Okey, jadi perubahan laju. Pada titik A,
laju dia adalah kosong, dan pada titik B, bila kita tarik ke bila kita tarik ke bahagian laju, kita dapati pada titik B, Encik Wong sedang menggunakan laju sebanyak 25 meter sesaat. Okey, jadi 25 tolak kosong, jadi perubahan laju adalah sebanyak 25. Okey. Kita tengok pula perubahan masa. Okey, pada titik A, masa yang diambil oleh Encik Daniel adalah kosong. Dan bila dia sampai pada titik B, masa yang diambil oleh Encik Daniel adalah 10. Jadi perubahan masa dia adalah sebanyak 10. So 25 bahagi 10 adalah 2.5 meter saat negatif 2. Jadi kita kena hurai. Jadi kita boleh kata kat sini, kereta mengalami apa? Graf naik ke atas, mengalami pecutan dengan kadar kita dah kirakan 2.5 meter dalam tempoh. So tempoh yang diambil adalah daripada 0 sampai 10 saat. So kita beralih kepada soalan kedua ataupun soalan B. Jadi soalan B. Soalan B dia minta daripada saat ke-10 sampailah saat ke-20. Apa yang berlaku? Jadi daripada saat 10 sampai saat 20, tadi cikgu labelkan, iaitu daripada B sehingga C. Jadi daripada titik B sampai titik C ni, kalau kita tengok graf dia, graf mendatar. Jadi bila graf mendatar, kita tahu dia sedang menggunakan laju seragam. Laju seragam. Jadi mari kita terangkan, ada 3 benda juga kan. Untuk laju seragam kita tak payah kira sebab dia dah bagi kat kita laju. So kita akan terangkan di sini. Kereta bergerak dengan ni yang kita kena habaq, laju seragam. Dan kita kena bagi tahulah iaitu laju seragam sebanyak, tengok di bahagian laju ni. 25 meter sesaat, dan kita kena bagi tahu tempoh dia menggunakan laju seragam selama 10 saat. Mana cikgu dapat 10 saat ni? Daripada saat 10 sampai saat 20, 10 saat lah dia bergerak dalam laju seragam. Kemudian, soalan seterusnya adalah soalan C. Jadi soalan C ni ada pembetulan, iaitu di belakang ni bukan 5 saat. Di belakang ni adalah 15 saat. 15 saat. Kita tengok soalan dia nah. Hitung kadar perubahan laju dalam meter saat negatif 2 bagi 15 saat terakhir. Jadi kadar perubahan laju ni maksud dia apa? Kadar perubahan laju ni maksud dia pecutan. Kadar perubahan laju ni maksud dia pecutan. Jadi dia nak dalam 15 saat terakhir, iaitu daripada saat 20 sampai saat 35. So cikgu label macam biasalah nah. C sampai D. Pecutan kita tulis dia punya formula. Pecutan sama dengan perubahan laju bahagi perubahan masa. Kita tengok perubahan laju dulu. Dia mula dengan titik C. Mula-mula laju pada titik C adalah 25.
Dan bila dia sampai pada titik D, laju dia adalah kosong. Jadi perbezaan dia 25 tolak kosong, 25. Okey, perubahan masa pula pada titik C, masa yang diambil adalah saat ke-20. Dan pada titik D, masa yang diambil adalah pada saat ke-35. Jadi beza dia adalah 15. So kita akan dapat 5/3 meter saat aktif 2. Okey, jadi bila dia minta dekat sini, okey, awak boleh jawab dengan jawapan pecutan, dengan jawapan macam ni. Okey, tetapi awak juga boleh jawab dalam negatif. Okey, bila awak nyatakan dalam 5/3 dalam positif ni, kita boleh hamak kat sini dia sedang melakukan nyah pecutan. Okey, nyah pecutan dia adalah 5/3 meter saat negatif 2. Tapi kalau kamu cakap di sini pecutan, awak boleh kata juga di sini pecutan. Tapi kalau awak jawab pecutan, awak kena tambah negatif. Bermaksud pecutan dia tu semakin berkurang. Okey, kalau awak jawab ini adalah pecutan, boleh juga. Tapi awak kena tambah negatif. Okey. Ingat dah, jawabnya pecutan boleh ambil terus jawapan ni. Sebab memang dia dah turun ke bawah kan. Tapi kalau awak jawab pecutan, awak kena tambah negatif di belakang. Okey, seterusnya soalan yang terakhir adalah soalan D. Okey, jadi soalan D dia minta jarak dalam meter. Okey, jadi bila diminta jarak, kita akan kirakan dia punya luas. Okey, jadi yang ni cikgu takkan sentuh sebab kita dah belajar. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Apa yang kita belajar hari ini adalah kita belajar menghuraikan graf. Okey, di mana kalau graf itu dia naik ke atas. Okey, graf itu adalah graf bagi pergerakan pecutan. Okey, dan formula pecutan adalah perubahan laju bahagi perubahan masa. Okey, pecutan perubahan laju bahagi perubahan masa. Kalau graf mendatar, okey, di sini kita panggil sebagai laju seragam. Dan bila kita nak terangkan, kita cuma tengok di bahagian laju di sebelah kiri graf. Okey, dan apabila graf turun ke bawah, kita sebutkan dia sebagai nyah pecutan. Dan kita menggunakan formula yang sama, iaitu perubahan laju bahagi perubahan masa. Okey, bila kita nak menghuraikan graf, ada 3 benda yang kita kena terangkan, iaitu jenis gerakan dia. Okey, sama ada gerakan dia tu gerakan pecutan ataupun gerakan laju seragam ataupun gerakannya pecutan. Itu yang pertama yang perlu diterangkan. Yang kedua, kita kena terangkan unit dia. Kalau pecutan, berapa nilai pecutan? Kalau laju seragam, berapa laju yang sedang dibawa? Kalau nyah pecutan, berapa kadar nyah pecutan? Dan kita perlu kira. Okay, yang ketiga, kita kena nyatakan tempoh. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sebab menonton dengan cikgu sampai habis. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.